Okey, seterusnya adalah label makanan. Saya pasti kalau kita pergi pasar raya kan mesti akan beli makanan dalam paket atau minuman dalam paket. Pernah tak baca apa yang tertulis ataupun apa yang ada dekat label tu? Ataupun kadang-kadang expiry date pun tak tengok. Okey, jadi hari ni saya nak tunjuklah macam mana label makanan tu boleh bantu kita buat pilihan yang lebih bijak. Okey, jadi label makanan ni sebenarnya apa-apa yang terdapat pada bungkusan makanan tu. Jenama, tanda ataupun maklumat yang ada dicetak pada produk makanan tersebut. Okey. Kalau kita tahu guna dia, kita boleh buat pilihan yang lebih bijak. Kita boleh bezakan mana yang elok, mana yang kurang elok ataupun mana yang lagi tinggi nutrien atau mana yang lagi rendah nutrien lah. Okey. Jadi ini adalah contoh label pada pembungkusan makanan. Okey. Biasanya pada pembungkusan makanan ni dia kena ada nama sebutan sebenar makanan tu. Dia kena jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Contoh kalau benda tu adalah roti, so dia kena cakap benda tu roti. Dia tak boleh letak apa benda, contohnya apa panggil, contoh apa kalau contoh air jus kan, kalau perasan kat pasar raya bukan semua air buah dekat pasar raya tu adalah jus buah. Tak jus buah adalah jus buah. Ada juga air berperisa buah, itu lain. Tu dia kena jelas perkataan tu. Sama ada jus buah atau air berperisa buah. Okey. Alright, lepas tu dia kena ada senarai ramuan. Okey, senarai ramuan ni maksudnya apa yang diguna untuk hasilkan produk tersebut lah, dan biasanya ramuan ni dia akan susun mengikut paling banyak sekali kepada yang paling rendah. Okay, contoh macam roti paling banyak adalah tepung gandum lah, diikuti susu, lepas tu tepung, lemak dan lain-lain. Kalau air jus buah contohnya kena tengok. Kalau jus buah dia mesti perkataan jus ataupun pati buah. Kalau gula perkataan pertama dia bukan jus benar lah. Contoh Okay. Kat sini pun kita boleh tahu makanan tu sebenarnya tinggi gula ke, tinggi garam ke ataupun lebih banyak benda-benda yang lain. Contoh paling mudah sos cili lah. Sos cili sebenarnya tinggi gula kalau tengok. Okay, sebab tu kena guna secara kita kata tidak berlebihan lah. Okay. Selain daripada tu, dia kena ada arahan penyimpanan. Nak simpan dekat mana? Simpan tempat sejuk dan kering ataupun simpan di dalam peti sejuk ataupun gunakan dalam masa 3 hari selepas dibuka. Dia kena ada arahan tersebut lah. Dan kena ada maklumat pengeluaran, nama dan alamat pengilang. Okay, sebab kalau apa-apa jadi contohnya ada keracunan ke atau apa-apa, kita boleh reach orang tu melalui alamat dia lah. Selain daripada tu ada tarikh lah, sama ada tarikh luput ke atau guna sebelum. Okay, sebab kita boleh pastikanlah dia expired ke tak. Dan dia kena ada maklumat berkenaan dengan kuantiti, berat atau isi padu bahan tersebut, berapa gram kan. Okay, dan dia kena ada pernyataan aditif makanan. Maksudnya ada bahan pengawet, bahan perisa, pewarna yang dibenarkan. Itu dia kena spell out Dan dia kena ada pelabelan makanan panel maklumat pemakanan. Yang ni yang saya nak cerita nanti. Okay, dan juga akuan pemakanan. Okay, akuan pemakanan ni dia ada 2 jenis, nanti kita akan tengok. Okay, jadi langkah nak baca, okay. Mula-mula sekali untuk panel maklumat pemakanan ni, kita kena tahu saiz hidangan yang dicadangkan. Saiz hidangan ni maksudnya untuk sekali makan. Macam roti ni sekali makan 60 gram. 60 gram ni bersamaan dengan 2 keping. Okay, alright. Lepas tu kita semak dekat setiap hidangan ni. Betul tak? 2 keping. Okay, jadi kalau kita makan 2 keping roti, dia akan menyumbangkan kalori sebanyak 151 kalori. Kat sini. Ini kalau kita nak tengok kalau kita makan satu hidangan. Sama juga kalau kita beli air, kita akan tengok setiap hidangan. Dia akan tulis setiap hidangan tu berapa ml sebenarnya. Okay. Alright, lepas tu teliti semua jenis nutrien dalam produk tu. Karbohidrat, protein, lemak. Ini antara yang wajib adalah. Yang lain-lain tu mungkin tambahan. Okay. Alright. Lepas tu kita tengok juga maklumat saiz saja yang dicadangkan untuk pastikan kita tidak ambil secara berlebihan. Maksudnya macam roti ni, dia tadi satu hidangan tu 60 gram. Lepas tu kat bawah tu dia tulis hidangan bagi setiap bungkusan adalah 7. Maksudnya kita boleh makan 2 keping roti tu untuk 7 kali. Contoh kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebenarnya satu bungkusan roti tu kalau kita beli, kalau kita makan 2 keping, dia boleh tahan untuk seminggu sebenarnya. Jadi adakah sebegitu?
Kalau duduk seorang mungkin boleh lah. Tapi kalau ada family dia mungkin susah sikit. Tapi sebenarnya untuk seorang makan memang 2 keping. Itu saiz hidangan dia. Okay. Kat sini lah kita sebenarnya boleh tengok benda tu boleh makan berapa banyak sebenarnya. Kita ni kadang-kadang tak perasan kan. Okay. Alright. Jadi alright. Dekat panel maklumat pemakanan, okay, kalau tengok tadi dia ada 3 kolom. Kolom pertama ni senarai tenaga nutrien. Yang saya cakap wajib tadi ni itulah karbo, protein, lemak dan juga tenaga. Vitamin dan mineral yang lain mungkin disenaraikan. Contohnya vitamin B, vitamin C, kalsium mungkin akan ada. Tapi yang ni, yang 4 ni dia wajib kena ada. Okay, lepas tu dia ada kolom setiap 100 gram atau 100 ml. Dan kolom ketiga adalah setiap hidangan. Maksudnya setiap kali kita makan tu, contoh roti tadi 2 keping, dia akan bekalkan berapa banyak kalori atau nutrien tadi. Okay. Alright, kolom yang kedua ni kita guna untuk bandingkan makanan yang sama tetapi dari jenama yang berbeza. Contoh kan macam roti kat pasar raya ada banyak brand. Ada brand Gardenia, ada brand apa lagi Mighty White contohnya kan. Jadi kita nak compare mana lagi yang lagi mungkin tinggi karbo ke ataupun yang lagi kurang lemak ke. So kita guna yang kolom setiap 100 gram. Kalau air 100 ml lah. Contoh susu lah. Susu jenama Dash Lady dengan susu Farm Fresh. Okay. Mana lagi yang tinggi kalsium? So tengok yang kolom setiap 100 ml tu. Okay. Dan kalau boleh elakkan bergantung kepada satu jenis nutrien sahaja. Maksudnya kalau boleh compare tu compare beberapa jenis nutrien lah. Okay. Contoh macam ni Okay. Kita ada susu jenama A, kita ada susu jenama B. Okay, dari segi saiz saja dia sama 250 ml. Ni memang sukatan untuk ambil susu. Berapa satu pack tu kita boleh minum 4 kali. 4 kali tu maksudnya sekali minum 250 ml. Setakat ni dia sama. Tapi kita tengok. Nak bandingkan macam saya cakap tadi kena tengok kolom yang kena tengok kolom yang kena tengok kolom yang kat sini. Yang 100 ml ni Okay. Jadi kalau kita tengok yang tenaga, antara susu A dengan susu B mana yang lagi rendah? Susu B, betul? Lepas tu kalau tengok lemak, yang ni susu A 3.4 gram, susu B 1.5 gram. Kalau tengok yang ni lagi rendah. Karbohidrat. Kalau tengok susu A, karbohidrat dia lebih rendah berbanding susu B. Tak apa, kita tengok yang lain. Gula. Yang ni 4.5, susu B 4.4. Beza dia tak jauh sangat. Kemudian kita tengok protein. Yang ni 3, yang ni 3.4. Ingat awal-awal tadi, susu ni adalah sumber kalsium dan protein. Jadi kalau boleh kita tengok, protein dia lebih tinggi. Dan tenaga dia lagi rendah. Cuma karbo dia tinggi sikit lah. Jadi kalau tengok lemak dia pun lagi rendah. Jadi kalau ikut pilihan mana yang kita nak buat, semestinya pilihan B. Kita kena compare macam tu lah. Sepatutnya kalau boleh alright. Alright. Kenapa dia tak nak gerak tadi? Jadi yang mana lebih baik? Susu B. Jadi seterusnya adalah akuan pemakanan. Yang ni biasanya ada pada tepi. Kalau perasan kadang-kadang kalau susu sebelah tepi dia ataupun sebelah depan dia. Dia adalah sebarang akuan yang dibuat pada label makanan tentang kualiti pemakanan. Tapi tak semua produk ada. Ada yang ada yang tak ada. Dan dia cepat dan mudahkan kita untuk dapat maklumat tentang makanan tersebut lah. Tapi masih perlu semak panel maklumat pemakanan tadi. Contoh akuan pemakanan, rendah gula, tinggi kalsium, bebas lemak, bebas kolesterol kan. Biasa kalau tengok susu tin pekat manis tu, krema manis tu, tanpa kolesterol. Memanglah sebabnya dia dibuat daripada sawit. Contoh kan. Kurang gula. Right. Jadi selain daripada, dia ada 2 tau. Satu akuan kandungan nutrien. Yang ni dia guna perkataan rendah ataupun bebas. Bebas lemak. Rendah lemak, tinggi kalsium. Dia contoh dia, contoh untuk penggunaan rendah atau bebas ni biasa tenaga, lemak, kolesterol, gula dan garam. Dia biasanya untuk
apa ni kita kata bahan yang tidak baik untuk kesihatan lah kalau kita ambil berlebihan. Macam kolesterol, gula, lemak kan. Okay. Dan kalau yang kedua ni adalah sumber, source ataupun tinggi, high. Macam ni sumber kalsium ataupun tinggi kalsium, sumber protein, sumber serat. Biasa kalau kata sumber atau tinggi ni dia ada nutrien yang berguna lah untuk kesihatan kita. Contohnya protein, vitamin D, kalsium. Ini yang biasa ada dekat label depan lah ataupun belah tepi dia. Okay, alright. Lepas tu dia juga ada dikurangkan, reduce ataupun sedikit ataupun ringan, light. Kalau perasan biasanya macam mayonis light, apa lagi keju yang cheese yang light, itu biasanya dia diformulatekan lah untuk mengurangkan lemak dia ke ataupun gula dia ke Okay, kalau yang lain tambahan ataupun lebih daripada more kalsium. Maksudnya dia tambahkan kalsium. Macam susu kita tahu sumber kalsium tapi dia tambahkan lagi kalsium. Tulis more kalsium, extra, increase. Sama juga untuk dia formulatekan semula. Dia tambahkan nutrien tu. Okay. Satu lagi akuan adalah akuan fungsi nutrien. Okay. Yang ni dia cakap produk makanan tu dia ada bahan yang bantu untuk kesihatan kita lah. Okay. Contohnya macam oat kan. Oat dia ada satu bahan dipanggil beta-glucan yang mana kalau ikut kajian beta-glucan ni memang bantu rendahkan kolesterol. Jadi sebab tu dia boleh tulislah beta-glucan daripada oat membantu merendahkan kolesterol. Yang tu dia boleh tulis tapi dia tak boleh tulis produk ini membantu menurunkan kolesterol, tak boleh. Dia just boleh cakap beta-glucan daripada oat membantu merendahkan kolesterol ataupun kalsium di dalam susu membantu menguatkan tulang. Macam tu boleh. Dia tak boleh cakap susu ini membantu menguatkan tulang. Dia tak boleh lah. Tidak boleh cakap benda tu merawat, melindungi penyakit, tak boleh. Bukan produk tetapi nutrien tu, zat makanan tu. Okay, dan dia berdasarkan perkembangan saintifik lah. Okay. Dan akuan pemakanan ni kena guna dengan panel maklumat pemakanan sebab setengah akuan tu memanglah dia tak ada. Contoh macam krim manis tadi kan ataupun saya ambil mudah minyak sawit kan. Dia tulis bebas kolesterol. Of course lah dia bebas kolesterol sebab sumber kolesterol tu hanya daripada sumber haiwan. Tetapi minyak tu kita guna untuk goreng kan. Jadi tak bermaksud kita boleh ambil secara berlebihan. Okay. Alright. Jadi dan senarai namuan kita boleh guna untuk bandingkan antara produk lah. Okay, macam saya cakap tadi dia akan susun daripada paling tinggi kepada paling rendah. Kadang-kadang orang tu cakap orang tu dia makan biskut oat kan sebab ada je oat dia rasa benda tu sihat. Okay, tapi kalau kita tengok lepas oat tu adalah gula. Gula okey. Lepas tu ada chip coklat pula. Ni pun gula juga. Okay, jadi kena berhati-hatilah. Okay, ataupun macam ni kan tepung gandum lepas tu gula. Tepung gandum gula. Ini bila gula tu antara perkataan terawal maksudnya benda tu sebenarnya tinggi gula lah walaupun dia ada oat. Okay, jadi kena berhati-hati. Okay, ini contoh air. Okay, kalau boleh kita tengok kan, kita tak boleh banding air yang berbeza jenis. Kalau contoh nak bandingkan air oren, kena bandingkan dengan air oren lah. Tak boleh lah bandingkan dengan ais lemon tea, dia memang lain lah. Okay, jadi kena bandingkan makanan atau minuman yang sama tetapi dari produk yang berbeza. Okay, jadi kalau tengok kan, air, gula. Okay, lepas tu yang ni pun air, gula. Lepas tu yang ni Gatorade ni air sukrosa, gula lah tu. Jadi sebenarnya kalau tengok benda-benda ni semua adalah tinggi gula. Dan Gatorade ni biasa orang yang bersukan dia ambil kan. Kalau setakat kita sukan lala-lala setakat seminggu sekali tu tak perlulah. Kalau kita memang jenis yang masuk marathon, masuk half marathon, mungkin kita ada keperluan ni. Tapi kalau sekadar untuk beriadah biasa tak perlulah. Okay, sebab dia hanyalah gula tambahan. Okay. Alright. Yang ni perkataan sama makna Okay, lemak. Dia kadang-kadang dia tak tulis lemak, dia tulis perkataan lain. Glyceride, glycerol, ester, minyak. Ini adalah lemak. Mentega, cocoa butter, lemak sayuran ataupun shortening. Ni pun adalah lemak. Nama lain lemak pada label. Garam, MSG, sodium apa-apa, sodium bikarbonat, sodium apa-apa. Yang ada je sodium tu adalah garam lah. Ni sodium ascorbate, garam. Okay, sebut penaik, baking powder, baking soda adalah garam. Okay. Gula sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Okay, fructose, lactose, maltose, galactose, sucrose.
Fructose ni adalah gula buah kan. Lactose ni gula susu. Gula susu ni okey lagi. Yang dia jadi masalah tu bila dia dah modified benda tu. Contohnya high fructose corn syrup. Itu biasa ada dalam produk makanan. Itu sebenarnya gula Okay. Dextrose, dextrin, sirap, molas, madu pun ada gula. Dan apa-apalah yang ending dia OS dengan OSA ni BM lah. OS ni BI. Dia ada banyak sangat lagi. Caramel, apa lagi icing sugar pun gula. Okay, yang suka minum kopi tu kan, sirap lah, vanilla sirap, apa lagi, hazelnut sirap, itu sirap lah tu, gula lah tu. Okay. Gula alkohol, yang ni biasa kalau produk yang dia tak dia claim dia bebas gula tapi dia pakai pengganti gula yang lain. Isomat, lansitol, manitol, malitol, sorbitol, xylitol ni adalah gula alkohol yang ending dia on. Still adalah gula. Okay, dan kalau ambil berlebihan pun dia akan ada risiko pada kesihatan lah, especially kalau macam sorbitol ni. Dia ada efek pada kita punya GI lah. Okay, alright. Okay, jadi itu saja untuk saya punya sesi. Jadi saya stop dulu sharing. Okay. Kenapa dia tak nak stop? Okay, dah stop belum? Saya punya mak, okay, stop dah.